حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق مقداره العظيم. أما بعد، خير ما وخيركم بتحية السلام بتحية السلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid Ar-Rahimah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat dah? Alhamdulillah. Sabar khair. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua, alhamdulillah. Pertama-tama sekali dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita, kehambaan kita, ta'abudiyah kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang bagikan kekuatan kepada kita. Allah yang bagikan kepada kita kudrat, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah nak, maka perkara itu akan terjadi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala nak, maka perkara itu tak akan berlaku. Seperti mana yang berlaku, yang melanda dekat negara kita yang cinta ini, Masya Allah. Baru ini tuan-tuan bayar, di mana negara kita diuji dengan jerebu kan. Bahkan bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara, di seluruh dunia kita yang nombor 1. Okeylah, boleh dapat kita bangga sikit lah, boleh lah kan. Di mana bacaannya lebih kurang 226 berbanding negara-negara lain. Contohnya negara India, China, tak sahabat saya dalam bacaan 6 sajalah. Tapi adalah kesan-kesannya. Tapi nak kata apa nak bayar, Allah Subhanahu datangkan hasil daripada kerosakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bila mana kita tak mensyukuri nikmat hutan dan sebagainya, kita tengok zaman sekarang, di mana bukan sekadar di negara jiran kita, bahkan di contohnya di negara Brazil dan negara lain, berlakunya pembakaran hutan secara terbuka. Ada yang mengatakan, Ustaz, ini dukhan ke? Asap tebal kan? Tahu pan, asap dukhan lagi dahsyat daripada jerebu kita nampak. Ada satu video yang viral tuan, saya tengok dekat, wallahu alam, ditulisnya kat situ Kalimantan. Tapi nak kata di mana sangat kata memang kalau kita bawa kereta memang sangat bahaya. Di mana tiba-tiba bila mana kereta jalan, tiba nampak satu motor dia langgar dekat tepi pokok. Allah Akbar. Okey lah. Kalau langgar tu ke masjid, okey sikit lah, berubah sikit lah. Alhamdulillah. Maka muslim-muslimat yang dikasihi Allah SWT, insya-Allah, maka mudah-mudahan kehadiran kita dalam rumah Allah SWT pada hari ini, pagi ini yang penuh berkah, insya-Allah menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Maka muslim-muslimat, seperti biasa kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab Kiamat Hampir Tiba, iaitu karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, di mana Al-Fadhil Syekh dia kongsikan kepada dua tanda. Pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar, tanda kecil dan besar. Berbanding ada setengah ulama lain, contohnya Habib Abu Bakar Al-Adni, dia banyak mengasaskan lagi satu fiqh tahawulat, fiqh perubahan zaman. Kata alim ulama berkenaan ada 3 jenis. Pertama tanda kecil, sughra. Yang kedua wusta, pertengahan. Dan yang ketiga kubra. Ala kulli hal,
kita akan ambil secara basic lah. Ulama kata 2 tanda kecil dan tanda besar. Baik, jadi sebelum kita dah membicarakan tentang hadis yang pertama tentang tanda-tanda akhir zaman. InsyaAllah hari ini kita akan ambil hadis yang kedua dan hadis ketiga insyaAllah. Supaya kita ada nampak kesinambungannya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang kitab meletakkan satu hadis tentang mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. An Ummil Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, daripada seorang Ummil Mukminin. Kalau seorang Ummul Mukminin, kalau ramai Ummahatul Mukminin. Kenapa isteri Rasulullah yang ada berapa? 11 orang dikenali sebagai Ummul Mukminin atau Ummil Mukminin? Kenapa? Kenapa tuan-tuan dan puan? Ummul ialah mak mukminin, orang beriman. Maka haram bagi kita ataupun umat lain kahwin dengan isterinya Rasulullah SAW. Umpama kita kahwin dengan mak kita, boleh ke? Tak boleh. Haram. Itulah ibaratnya. Satu. Kemudian tuan-tuan dan para isteri Nabi SAW ni sangat mulia. Tahirat, sangat mulia. Maka kesucian yang kemuliaan dikekalkan sampai kepada mereka meninggal dunia dan berjumpa dengan Nabi SAW semula insya-Allah. Maka yang meriwayatkan hadis ini salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Jahshin. Tuan-tuan, yang menariknya saya nak kongsikan, di mana Zainab binti Jahshin ni ada satu keistimewaan yang sangat mulia. Ketika mulanya Zainab binti Jahshin berkahwin dengan anak angkat Nabi SAW. Zainab bin Jahshin ialah sepupu kepada Nabi di sebelah ayah baginda. Siapa nama ayah baginda? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Betul tak? Maka Zainab bin Jahshin seorang yang sangat cantik. Dan juga nak katakan ialah sepupu Nabi dekat. Tinggal lagi tu pun Nabi SAW ada seorang anak bernama Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi SAW. Ada anak lagi, Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah. Jadi nak kata Zaid bin Harithah berkahwin dengan Zainab bin Jahshin. Maka satu hari, dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan, maka perkahwinan mereka bergolak. Kata dengan izin Allah tak selasi, maka berpisah. Maka kat sini timbul isunya kan. Kalau ikut adat Arab Jahiliyah, si bapa haram bagi dia kahwin sekali dengan bekas isteri. Isteri anak angkat sekali tak boleh. Maka pun berlaku tuan, maka untuk pecahkan adat dan tradisi berkenaan, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk kahwinkan dengan Zainab. Yang menarik tuan, kebanyakan isteri Nabi SAW seperti Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya, kebanyakan Nabi SAW yang jadi kahwin tanpa ada ayat yang khusus tentang pernikahan Nabi SAW. Di mana Zainab binti Jahshin satu ketika Nabi SAW ingin melamar, dia kata tunggu kejap, aku nak tanya pendapat daripada Tuhan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia salat Allahu Akbar. Maka melakukan tuan subhanallah, datangnya satu ayat Quran yang sangat khusus, di mana ayat Al-Ahzab ayat ke-37, di mana ceritakan mafhum ayat ni. Apabila Zaid ni anak angkat Nabi SAW dah selesai keperluannya, maksudnya dah selesaikan urusan pernikahan semua, maka Nabi SAW berkahwin dengan Zainab pula. Subhanallah. Ini nak kata kat sini tidak ada isu kalau seorang ayah angkat, ibu angkat kahwin dengan bekas isteri anak angkat kita. Maka tu pun dibayar kasih Allah SWT. Itu satu kelebihannya. Maka tahu pun dibayar, bila mana kita katakan Zainab bin Jahshin dan sebagainya, kita molek juga untuk kita hafal nama-nama isteri Nabi SAW. Ada formula ringkas yang dikongsikan oleh Tuan Guru kami, Dr. Syekh Hisham Kamil Al-Azhari. Ini sekadar satu tambahan tuan, khas ma'a jazar sihah. Ada kan Nabi SAW ada 11 orang isteri kan. Ini cara formula nak ingat. Kalau nak ingat ni tuan, dia tak ada ikut turutan, tapi ada turutan. Kejap lagi saya cerita. Khadijah radhiyallahu anha. Ni cara nak ingatlah. Sad, siapa tadi? Saudah. Kemudian apa ni bedah? Mim Maimunah.
Ain Aisyah. Kalau kita bukan Aisyah, itu Aisyah Melayu tuan. Kalau Aisyah, Ain Alif Hamzah Shin Ta marbutah, Aisyah. Kemudian Jim dia salah seorang isteri Nabi bernama Juwairiyah. Yang biasa kita dengar tasbih Juwairiyah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini tasbih Juwairiyah. Ketika Nabi SAW keluar, ketika Nabi tinggalkan isterinya, Nabi solat, Nabi balik semula sampai dia lepas syuruk. Nabi tanya, kau buat apa lagi? Memang duduk sini zikir tasbih. Maka kata Nabi SAW, nak tak aku beritahu, dengan tasbih ni kan, dengan buat satu amalan ni, baca 3 kali, 4 kalimah dengan 3 kali, maka melebihi apa yang kau buat tadi. Apa dia? Maka Nabi ajar tadi, subhanallahi wa bihamdihi, dalam hadis, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4 kalimah. Aman tuan. Maka baca 3 kali pagi dan petang, insya-Allah tuan. Kemudian Zai ada 2 kat sini. Satu Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jahshin. Dua isteri Nabi bernama Zainab. Kemudian Ra Ramlah, ataupun nama lain lagi Ummu Habibah. Ummu Habibah. Kemudian Sad ialah Safiyah. Hafsah, dan tak marbutah iaitu nama lain bagi Hind ataupun Ummu Salamah. Itu cara nak hafal dia. Tapi nak kata kalau ikut ranking dia, yang first kali Khadijah, Saudah, Aisyah nombor 3. Ada yang mengatakan Saudah, Aisyah nombor 2, 3, iaitu perbahasan ulama ulama. Kemudian Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahshin nombor 7, isteri Nabi SAW nombor 7. Juwairiyah nombor 8, Ummu Habibah, Safiyah, dan last sekali Maimunah. Tuan-tuan, ada dua isteri Nabi SAW yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Siapa dia? Pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di Mekah. Dan seorang lagi iaitu Zainab binti Jahshin ketika Nabi SAW di Madinah. Zainab binti Jahshin yang sangat hebat tuan. Nabi SAW pernah beritahu, ketika Nabi nak wafat, Nabi akan ditanya pada isteri, siapa yang akan pergi first kali meninggalkan, maksudnya akan pergi meninggal dunia first kan? Maka Nabi SAW menjawab, simple, orang yang panjang tangannya. Maka semua isteri Nabi suka jadi cepat tangan, siapa yang paling panjang. Akhirnya mereka tak dapat jawapan sebenarnya. Tapi nak kata ketika Nabi masih hidup, tapi seorang isteri Nabi SAW bernama Zainab binti Jahshin dah pergi. Boleh faham bahawa panjang tangan kat sini maksudnya orang yang paling suka menderma, insya-Allah. Maka itu pun dibayang, mudah-mudahan kita rajin menderma, insya-Allah. Kemudian Zainab binti Jahshin tadi, dia bersabda, dia meriwayatkan qalat inna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul, katanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan takut, fazi'an yaqul, dan mengatakan la ilaha illallah. Ini kalimah sangat hebat. La ilaha illallah. Hadis dinyatakan jika satu timbangan, satu macam neraca tuan, satu neraca, sebelah neraca ni ialah satu kalimah la ilaha illallah saja. Sebelah lagi 7 petala langit dan bumi. 7 petala langit tuan, subhanallah. Anda kita tengok kan, jarak langit pertama, langit kedua 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga 500 tahun perjalanan. Bandingan langit pertama dengan langit kedua umpama sebentuk cincin di padang pasir yang luas. Yang kedua, ketiga sama, sampai ke 7, subhanallah. Betapa besarnya langit Allah Subhanahu taala. Dan 7 petala bumi lagi dalam. Dia nak katakan 7 petala langit, 7 petala bumi semuanya kecil berbanding dengan kalimah la ilaha illallah tadi. Kenapa? Sebab kalimah ni kalimah tauhid. Dengan asbab kalimah ni maka Allah Subhanahu ciptakan semua alam kita ni, subhanallah. Itu penafian kepada Allah Subhanahu taala. Satu lagi kalimah la ilaha illallah tuan, dia ada satu kekuatan tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, kalimah ni dia berguna, bermanfaat kepada manusia selagi mana manusia ni tidak meringankan haknya. Maka seorang bertanya kepada Nabi SAW, apa haknya kan? Bagaimana kita katakan meringankan haknya? Ketika mana manusia ni kita nampak maksiat, tapi kita tak cegah.
Kita nampak satu perkara, kita tak ubah apa-apa. Bahkan kita tengok saja. Contoh kita tengok zaman sekarang tuan ibu ayah, banyak kita tengok macam-macam musibah Allah ujikan kepada kita. Kadang-kadang kita tak perasan, mungkin anak kita tak solat, maka kita biar saja. Lah kecil sikit, masih kecil ni, tunggu besar bolehlah kita pesan kat dia kan. Tapi lama-lama tuan, bila mana perkara ni kita tak tegur depan mata kita dan dengan kuasa kita, dengan mulut kita, dengan hati kita sekalipun, tak ada benci, tak ada maksiat ada, tunggulah tuan, di mana musibah Allah akan menimpa, bukan sekadar kepada orang semua tuan. Orang soleh ke tak soleh, Allah akan hancurkan semua. Tinggal lagi di akhirat nanti akan dipisahkan. Orang soleh, yang baik-baik, yang tak baik tinggal kat satu kawasan. Subhanallah. Baik tuan, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang sangat hebat. Sebab tu ketika kita kita tasyahud awal dan tasyahud akhir kan, kita baca satu kalimah ni ialah asyhadu alla ilaha illallah. Betul? Pada illallah, pada kalimah itsbat illallah, kita disunatkan untuk angkatkan jari kita. Maka kata Imam Ghazali tuan, ketika kita angkat ni, maka ada satu urat yang dia akan direct dengan jantung kita, hati kita. Bila kita angkat, ni pendapat ulama tasawuf tuan, angkat maka memantapkan lagi jari kita, dan disunatkan kita memandang pada jari telunjuk kita. Sebab tu automatik tuan-puan dibayar bila mana kita ucap asyhadu la ilaha illallah kan, betul lah, maka dia automatik dengan izin Allah. Tapi tak ada orang kata asyhadu la, tak ada pernah kan, tak pernah debat. Jadi itulah rahsianya, masya-Allah. Kemudian la ilaha illallah wailun, Nabi SAW sabda tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi beritahu celaka, wailun tu Nabi bayar, di mana dalam satu surah juga, surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah, minta maaf, minta izin, maksudnya celakalah, kebinasaanlah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Wal'iyadzubillah. Bila ayat Al-Quran ni, wailul likulli humazatil lumazah, orang mencela, mengumpat, didoakan kebinasaan, kecelakaan kepada dia. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kemudian Allah pelihara semua jemaah sini kita daripada sifat-sifat yang tercelaka ni, masya-Allah. Kemudian kenapa celaka ni tuan-tuan bayar? Kenapa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kecelakaan kepada orang Arab. Oh, subhanallah. Kenapa? Celaka binasalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Tuan yang bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut bangsa Arab tuan yang bayar, saya nak kongsikan. Tuan guru kami Sidi Ahmad Al-Hasani Al-Maghribi, ulama jadi Morocco Maghribi yang lama tinggal di Malaysia, sekarang tinggal di Jitra, Kedah tuan. Maka dia kongsikan rahsia ilmu tuan, ilmu nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ansabakum. Belajar ilmu tentang nasab kamu, tentang kita kena tahu kita ni berasal dari mana, mak ayah kita dari mana, supaya kita tahu keturunan kita bagaimana. Contohnya mungkin kita mungkin ada keturunan kepada orang-orang yang soleh tuan. Asbab keturunan kita soleh, kita berdapat soleh. Kita takkan tiba-tiba jadi macam ni. Mungkin asbab mak ayah kita atau nenek kita pernah mendoakan kita menjadi orang yang soleh. Para alim ulama juga mungkin mereka menjadi alim ulama sebab atau nenek pernah jadi alim ulama. Ramai kawan saya bila mana cek balik tuan, subhanallah, dengan berkat tok guru mereka ataupun keturunan mereka. Baik. Maka bila sebut tentang nasab tuan, saya nak kongsikan di mana kita kena faham. Nabi antara bapa kepada manusia siapa tuan-tuan? Bapa manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bapa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapa manusia yang kedua dikenal sebagai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam maklum, semua tahu betul. Semua kita tahu semua asbab ada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, maka kita lahirlah semua ni, masya-Allah, sampai hari kiamat. Tinggal lagi ada seorang bapa, iaitu bapa manusia yang kedua bernama Nabi Nuh alaihissalam. Ketika banjir besar tuan, maka semua hilang. Semua tenggelam. Tinggal lagi 3 zuriat yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam. Satu Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham dan Yafith. Ham tuan ialah keturunan daripada yang kulit hitam. Di mana tuan?
di Allahumma salli di Afrika dan sekitarnya kulit hitam. Satu. Kemudian tuan adalah Yafith. Yafith ni ialah keturunan di belah-belah di kota India, China, Mongolia, Rusia, yang banyak kebanyakannya kulit putih. Tapi kita persoalan tuan. Saya pernah tanya dengan Tok Guru saya. Habis tu kenapa dengan orang India kenapa letak satu Yafith? Kenapa? Tahu apa ni bayar? Kenapa? Sebab bezanya orang India ni dengan kulit hitam dengan orang negro, minta maaf cakap, ialah beza, sangat beza tuan. Sebab dia hasil daripada perubahan di satu bahagian anak Yafith. Dan juga untuk pengetahuan apa ni bayar, Ya'juj dan Ma'juj keluar daripada keturunan Yafith. Yafith tadi. Yafith dia keturunan Rusia, Mongolia, semua China semua, dan juga Ya'juj Ma'juj. Itu kawasan dia. Ham yang kulit hitam, negro, Afrika dan sebagainya. Kemudian Sam pula tuan riwayat yang sangat hebat. Dari Sam ni keluar keturunan orang Arab, orang Yahudi, orang Rom, Parsi dan sebagainya. Rom ada kisah tuan. Di mana kita tengok pula. Jadi susu galut Sam kan dari 3 anak, Sam tadi ke bawah, maka sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS lebih kurang ada 2 orang anak. Hasil daripada Sarah, lahirnya Ishaq. Yang abang tadi daripada Hajar, iaitu lahirnya ialah Nabi Ismail AS. Ismail first, yang kedua Ishaq, betul? Maka dia mengatakan ada lagi zuriat lain yang hasil daripada Quturah. Quturah ni ialah isteri Nabi Ibrahim AS. Dia katakan di Kemboja. Wallahualam. Ini disebut dalam kitab-kitab Melayu yang lama lah. Cuma tak disahihkan dengan tepat lah. Cuma nak kata yang maklum kita tahu ada 2, betul. Maka Nabi Ismail AS turun keluar keturunan Nabi Ismail adalah orang Arab. Orang Arab. Bawah sekali lah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ismail. Ishaq pula tuan. Nabi Ishaq kita tengok ada di mana Nabi Ishaq alaihissalam lebih kurang ada pertama ialah nama Yaqub. Yaqub ni ada pula ramai anak, 12 orang anak. Maka semua ni kena sebagai bangsa Yahudi. Seorang lagi anak ialah anak Nabi Ishaq ialah Ais. Ais ni keluar daripada keluarga Ais ialah orang Rom tuan. Di mana orang Rom ni kulit dia asfar, kulit kekuning-kuningan sikit. Itu bezanya. Maka Muslim-Muslimat, tapi kenapa hadis ini nyatakan tentang orang Arab tuan? Arab, subhanallah. Jadi nak kata orang Arab ni menjadi tumpuan. Jadi pandangan kita, baik orang Arab, masya-Allah, maka kesan kepada keseluruhan umat manusia. Sebab tu tuan-tuan bayang kita tengok kenapa agama Islam diturunkan kepada manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bangsa Arab. Sebab bangsa Arab Allah Subhanahu bagikan kekuatan dan keistimewaan, subhanallah. Maka Muslim-Muslim pada tadi katanya tadi, maka kecelakaan telah berlaku kepada bangsa Arab. Kita tengok zaman sekarang tuan ya. Satu perkara yang luar biasa lah. Kalau biasa tengok, kita ambil update ataupun kita tengok bagaimana berlakunya pelbagai perubahan dekat Arab sana. Contoh kita tengok di Saudi Arabia, dekat UAE dan sebagainya. Contoh dalam hadis ada 2 rukun perkara yang berlaku tuan, di mana orang pertama ibu melahirkan tuannya. Dalam hadis syarah Jibril, hadis Jibril tuan. 2 perkara yang kedua yang berlaku akhir zaman, di mana manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Saya tanya tuan, di dunia ni, di mana bangunan paling tinggi, pencakar langit paling tinggi di dunia? Sebut, atau sebut kepada saya tuan. Di mana? Di Malaysia? Bukan tuan. Dekat mana? Kuwait? Anda kat mana? Apa nama bangunannya? Burj Khalifa tuan. Burj Khalifa di Dubai tuan. Itu paling tinggi setakat ni rekod ni kan. Ada lagi yang ada lagi nama dia skyscraper tuan. Itu lakonan tadi The Rock tuan. Itu bukan cerita sebenar. Itu dalam filem ada. Tapi yang betul terjadi Burj Khalifa dekat Dubai. Jadi nak kata pelik. Orang yang memahami agama dan asalnya agama kita di sana, tapi mereka membina bangunan tinggi-tinggi. Satu. Yang kedua, kat sana Allah Subhanahu bagikan kekuatan kepada mereka ekonomi dari segi minyak. Jadi bila minyak menimpah ruah, harta benda kemewahan menimpah ruah. Kadang-kadang bagi mereka kereta ni simple je tuan. Subhanallah. Yang ketiga,
Tuan boleh bayar, kita tengok zaman sekarang, bila macam kita lah kan, ataupun negara-negara yang biasa-biasanya kan, datangnya K-pop, budaya K-pop dari Korea dan sebagainya, artis datang, kita anggap benda ni dah, biarpun ada memang halang dan sebagainya, tapi benda ni berlaku juga. Tapi lagi memeranjatkan kita di negara Arab, di Jeddah tuan, di Jeddah. Diorang buat satu program di King's Abdul Aziz Stadium. Dia jemput artis-artis, antaranya ialah Super Junior. Super Junior siapa dia? Ialah artis K-pop dari Korea. Dan juga mereka nak menjemput seorang lagi artis wanita yang seksi, Nicki Minaj nama dia. Tapi Nicki Minaj dah dibatalkan, tapi ada keluar pun Super Junior ya. Dia jemput ke mana? Dekat King's Abdul Aziz Stadium. Termasuk tuan-tuan bagaimana budaya dan sikit demi sedikit. Maksud dan kita tak bayangkan bagaimana wanita Arab dengan ada hiburan, terkeja-keja, menari dan sebagainya. Tuan pernah bayar? Seadan kita faham inilah tanda-tanda akhir zaman dan mula datang kepada kita. Allah Akbar. Jadi kita kena risau dan perlahan-lahan kena buat persiapan. Bagaimana kita bukan buat persiapan untuk akhirat sebenarnya, tapi persiapan untuk kematian kita yang bakal menyebut bila-bila masa. Betul lah? Maka muslim-muslimat dan kasih Allah SWT. Jadi apa lagi kata Nabi SAW tentang kebinasaan orang Arab tadi? Maka Nabi SAW ulang balik, sambung balik hadis, futihal yaum min radabin min rabi ya'juj wa ma'juj mithl hadhihi. Kata Nabi SAW, maka pada hari ini telah terbuka. Nabi itu zaman Nabi dah 1400 lebih tahun tuan. Kata Nabi, pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti bagaimana tuan? Maka Nabi SAW wahallaqa bi usba'ihi al-ibham wallati taliha. Maka Nabi SAW buat macam ni tuan. Guru kami menunjukkan macam ini. Maka pada zaman Nabi SAW, lubang yang berlaku dekat dinding Ya'juj Ma'juj besar ni tuan. Besar ni. Ini ibham. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ini ibham, ibu jari. Yang kedua ialah as-sababah. Yang ketiga al-wusta, jadi tengah wusta. Ini adalah binsar, jadi manis binsar. Yang jadi kelingking khinsar. Maka depan Nabi SAW combinekan dua jari ini. Maka zaman Nabi dah besar ni tuan. Zaman sekarang besar mana lagi? Allah. Ya'juj Ma'juj, mereka dah buat tuan. Setiap hari makan korek. Sampai ke masa mereka dah nampak tuan, hampir dah nampak. Maka bos kata, tunggulah. Ya, esok balik kita sambung balik. Bila sampai esok tuan, maka dengan izin Allah SWT, lubang yang ada telah terkambus semula, tutup semula. Dia orang kambus balik, dia orang korek balik. Akhirnya perkara yang sama berlaku kan. Esoklah kan Allah gerakkan hati mereka, ketua mereka. Akhirnya kembali semula. Maka depan bila kiamat nak tiba tuan, kiamat nak tiba, maka dengan izin Allah SWT, apa kata bos mereka kata, insya-Allah. Insya-Allah. Maka kita akan korek semula. Tapi sampai masa betul tuan, maka dia korek sikit, maka mereka akan keluar sehabis mungkin. Allahu Akbar. Maka ini yang kita kena yakin. Ya'juj Ma'juj pasti akan keluar di akhir zaman nanti. Sekarang wallahualam kita nampak lagi pelan-pelan tanda-tanda besar, belum nampak besar lagi insya-Allah. Maka kata Nabi, faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun? Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata Nabi SAW, adakah orang yang soleh juga akan kena tempias kebinasaan? Nabi SAW kata, ya, semuanya akan kena binasa. Subhanallah. Maka muslim-muslimat yang kasih Allah SWT, jadi Ya'juj tadi ialah satu tanda yang besar Allah hadirkan kepada kita, di mana daripada keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Di mana tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kata Ya'juj dan Ma'juj ni secara jelas dalam dua ayat. Pertama dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-90, ayat yang ke-94 tuan. Al-Kahfi ayat ke-94. Kalau kita biasa baca Al-Kahfi, kita faham bagaimana ada seorang raja yang sangat hebat, Zulkarnain. Zulkarnain tuan ialah maksudnya pemilik dua tanduk. Maksud timur dan barat dikuasai oleh Zulkarnain. Ada mengatakan itulah Alexander the Great, wallahu alam.
Cuma nak kata hebatnya dia ni, bila mana dia pergi, maka ada satu kaum ni meminta bantuan daripada Zulkarnain. Tolonglah kami supaya selamat daripada bencana Ya'juj Ma'juj ni. Maka Zulkarnain bantu. Maka ditempa dengan tim besi semua, dia buat sadda atau dinding. Maka alhamdulillah, maka terkepunglah Ya'juj dan Ma'juj ni tuan. Maka kita bayangkan, kalau kita ni ibaratlah tuan, ibarat kan, kalau kita anggap macam kita anggap populasi manusia lebih kurang 10 bahagian tuan. Maka kita yang di atas muka bumi 1 bahagian saja. Manakala 9 lagi bahagian ialah semua populasi di Ya'juj Ma'juj di bawah sana. Subhanallah. Berkali-ganda. Kita tengok 7 bilion lebih kurang manusia yang ada sekarang 7 bilion. 9 darab dengan 7 bilion berapa? 63 bilion lebih kurang anggarannya, mereka di bawah sana. Allahu Akbar. So bayangkan kalau mereka keluar sekali, apa jadi tuan? Sebab itu Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-96, Allah Subhanahu beritahu, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sadaqallahu azim. Jadi bila mana satu hari terbukanya dinding tuan, subhanallah, maka mereka akan keluar tuan dari tempat tinggi, semua makan sapu, air ke apa dan minum, subhanallah. Maka apa yang ada tuan, kita akan mati juga, subhanallah. Maka insya-Allah di akhir nanti ada bab akhir nanti kita akan bicarakan tentang khusus tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita cerita insya-Allah. Maka itu pandai bayar. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis kedua tadi tentang kemustahan. Orang Arab melambangkan kemustahan orang Islam keseluruhannya. Masya-Allah. Hadis yang ketiga, seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. An Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idh qala bal antum yawma idhin kathirun. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Abu Daud ni menyatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Thauban radhiyallahu anhu, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa seluruh dunia akan datang mengerumuni kita semua ni orang Islam ni, bagaikan kita nak macam kita tuan, kita nak makan kan. Bagaimana kita mengerumuni makan, kejap lagi kita makan kan. Macam mana rupa kita makan tuan? Maka kita mendatangi makanan. Makanan dia ramai orang tengok kat mana makanan dalam hidangan kita. Bagaimana umat Islam berlaku hari ini macam tu. Di mana kita tengok zaman sekarang, kita lemah tuan. Lemah sangat. Semua musuh umat Islam tengah memerhatikan kita. Macam kita tengok makanan kita kan, tengok makanan kita nak makan apa kan, dekat kanan kiri dan sebagainya. Maka umat Islam sedang diperhatikan oleh musuh-musuh Islam. Dan tinggal lagi kita dia nak makan kita sekenyang-kenyangnya. Allahu Akbar. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasulullah, adakah pada masa berkenaan kami ni sangat sedikit ke? Maka kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin kathirun. Bukan, bahkan kamu zaman itulah sangat banyak, ramai gila. Umat Islam ramai tuan. Kita sangat ramai. Contohnya yang paling ramai, orang Islam paling ramai di Indonesia. Dan banyak lagi di tempat-tempat lain, subhanallah. Dan kita tengok sebenarnya jumlah orang muka Islam memeluk agama Islam semakin bertambah, semakin meningkat. Contoh kes ketika kan bangunan dekat US kan, ketika berlakunya runtuhan kan, maka semua menggelarkan Islam teroris. Ketika umat Islam digelar teroris, ketika itu juga semakin ramai yang memeluk agama Islam. Subhanallah. Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu taala. Maka apa kata Nabi, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita zaman inilah kita bukannya sedikit tuan, kita banyak, ramai gila. Ramai seperti mana, bagaimana tuan? Bagaimana buih-buih dari lautan. Buih-buih dekat lautan. Subhanallah. Bila mana kita tengok umpama buih ketika banjir, ketika tepi pantai tuan, subhanallah. Buihnya bagaimana rupa buih tuan? Kecil kan? Kecil dan dia sentiasa ada. Kita tengok kan air kan, air datang dari pantai, maka dia tarik balik.
air pantai, tarik balik. Tuan, ketika air dekat, mula-mula tak nampak. Sampai ke tepi pantai, dia mula nampak buih-buih yang kecil dan sebagainya. Tapi tuan, buih-buih yang kecil tuan, dia nampak macam banyak. Di ujung sana sampai ke tempat kita, sampai ke tepi, semua nampak kecil-kecil. Tapi bila mana ombak yang sama dia tarik balik tuan, hilang sekedip mata. Subhanallah. Itulah ibarat kita zaman sekarang. Kita semua nampak banyak. Kita hari-hari pergi masjid solat. Kita hari-hari pergi sana sini tuan. Solat ajak manusia kembali kepada Allah. Tapi tuan-puan ibayah, dalam diri kita tak ada Allah, tak ada iman yang sebenarnya. Maka kita tak ada kekuatan sebenarnya. Umat Islam tak takut dengan umat Islam tak diguruni oleh orang bukan Islam. Kalau zaman Nabi SAW, dengar nama Nabi pun dah takut dah. Sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Hamzah, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Khalid Al-Walid, Sayyidina Umar dan sebagainya. Dengar dengan sahabat-sahabat ni semua dah tak gerun tuan. Subhanallah. Ada seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dia pernah pergi dekat satu tempat tuan. Dia pergi seorang-seorang je. Dah sangat tua. Kenapa tuan? Kenapa dalam diri dia ada Allah Subhanahu. Tak takut. Akhirnya semua musuh Islam takut. Sebab mereka masih nak bersenang-senang. Diorang takut dengan mati. Tapi para sahabat ni cintakan kematian. Takutkan Allah Subhanahu. Jauh beza tuan. Maka hari ini itu yang lemah dalam diri kita. Allahu Akbar. Maka berlaku kita banyak umpama buih kat lautan. Mudah untuk dihapuskan sekelip mata saja. Allahu Akbar. Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Maka hari ini kata Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kita. Musuh-musuh Islam, dia tak rasa takut dengan kita. Bahkan semakin rancak, semakin suka mereka nak buat macam-macam strategi nak hancurkan umat Islam hari ini. Kita tengok zaman sekarang tuan-tuan ibayah, zaman sekarang ada satu tuan-tuan ibayah, satu yang kata liberal. Kalau kita tahu dekat luar negara, liberal, mereka melabelkan liberal ni, orang liberal mereka berfikir menggunakan otak saja. Contoh, ada satu isu zaman dulu kat UK, seorang wanita bernama Aminah sampaikan jadi imam solat Jumaat dan juga khatib solat Jumaat. Subhanallah. Bagi mereka boleh, lelaki pun boleh, wanita lagi boleh kan, bagi dia orang. Subhanallah. Cuma akhirnya bila sampai ke negara kita, maka ada satu namanya liberal, Islam liberal tuan. Maka ada salah satu organisasi namanya Sisters in Islam dan banyak lagi tuan. Dan akhirnya mereka ni kalah juga dengan dia fight dekat mahkamah tuan, fight dekat mahkamah dan kalah, dibubarkan sebab difatwakan sesat. Akhirnya buat satu lagi NGO lain, NGO Maju nama dia. Maka Muslim-Muslim dengan saya Allah SWT, maksud saya di mana bukan sekadar orang Islam, bahkan orang Islam masing-masing nak merancangkan merosakkan Islam sendiri di dalam. Orang Islam tuan-tuan ibayah, dia kuat sebenarnya di dalaman kita. Bila mana semua Islam bersatu hati, bila semua Islam kuat dari segi kerohanian, maka tak ada siapa boleh mengganggu. Nak jentik kita pun tak mampu. In tansurullah yansurkum. Bila mana kita bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Subhanallah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bimbang, Allah akan bersama dengan kita. Faham tak? Tapi hari ini kita nampak Allah tak bersama dengan kita sebab kita tak bersama dengan Allah. Kita tak bersatu hati sama kita, dan kita asyik berbalah antara satu sama lain, dan kita tuan-tuan ibayah tak kuatkan kerohanian kita. Allahu Akbar. Maka berlaku tentang kata Nabi SAW, wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Maka dan Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan ke dalam hati kamu satu jenis penyakit. Penyakitnya pelik tuan. Penyakitnya pelik. Tak ada pernah jumpa benda penyakit wahn. Apa penyakit wahn? Maka seorang sahabat bertanya, faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahn? Wa mal wahnu? Apa itu ya Rasulullah wahan ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab simple saja. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qala. Kata Nabi, apa dia? Satu orang iaitu cintakan dunia, takutkan mati. Itu ya penyakit wahan. Zaman sekarang cintakan dunia, takutkan mati. Bila benda ni berlaku dalam diri kita tuan, kita pergi mana-mana kita payah sikit. Sebab
Umpama tuan-tuan, sebagai contoh, ibaratnya macam kita naik kereta lah. Naik kereta, kita nak pucut laju kan. Kita nak pucut, mungkin kita nak pergi ke Johor kan. Ada family kita, family kita sakit ke apa, kita nak ziarah ni, nak segera. Maka kita tengah pucut kan, kita tengah tekan minyak. Tapi dalam masa yang sama, kita tengah tekan brake, handbrake tuan. Apa jadi tuan? Boleh ke pucut? Tak boleh kan? Dia boleh lah, tapi merosakkan kereta. Dia nampak laju tapi perlahan je. Sebab handbrake kita naikkan. Boleh faham tuan? Sama juga tuan, ibadah hari ini kita nak maju ke depan. Kita nak kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lawan dengan musuh Islam, tapi kita ada handbrake kita. Apa dia? Penyakit wahan tadi. Penyakit dia menarik diri kita lebih cinta ke dunia. Sukalah dunia ni panjang ke, kan ada kereta, buat lagi kereta, rumah ni tambah lagi dan sebagainya. Tuan-tuan, itu bukan isunya. Isunya yang paling penting kat sini, bila mana semua perkara tadi dia masuk dalam hati kita. Kata Imam Ghazali, di mana kita ni ibarat duduk dalam buah kapal, sebuah kapal. Bila mana kita nak belayar kapal ni, maka kita nak belayar cantik sampai dekat pelabuhan, dekat mana destinasi kita nak. Tinggal lagi tuan, bila mana kapal yang kita naiki ni tiba-tiba dia pecah, bocor, maka air lautan dia akan masuk dalam mana? Dalam kapal. Apa berlaku dalam kapal? Tenggelam, karam, betul. Jadi apa yang berlaku dengan orang dalam kapal? Tenggelam, mati, betul. Maka tuan, itulah berlaku dalam diri kita. Bila hati kita dengan ada dunia tuan, maka kita akan tenggelam, karam sekali dengan keduniaan kita. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, dunia tak ada masalah. Yang salahnya ialah bila mana dunia masuk dalam hati kita dan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kematian keluar dari diri kita. Wal'iyadzubillah. Sebab itu ketika dia solat tuan, ini falsafah solat, tasawuf solat, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Bila angkat takbir, kita menolak dunia. Dalam sudut pandang lain, kita mengangkat akhirat dan menolak dunia tuan. Sebab itu kita pasakkan balik dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tuan-tuan ibadah, penting untuk kita ingat bahawa kita ni tak akan dapat bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala, nusrahnya Allah, bila mana kita berpecah belah antara umat Islam, masya-Allah. Maka hari ini tuan, seluruh dunia dah mengerumuni kita. Kalau kita biarkan jadi kita lemah tuan, maka kita akan rugi. Anak keturunan kita, seluruh umat Islam akan rugi. Maka kita belajar tentang ilmu fiqh pertahuliyah ataupun fiqh perubahan zaman untuk kita peka dengan situasi semasa, dan kita ambil inisiatif terbaik supaya kita perbaiki dan terus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan? Semua sebab dengan Allah Subhanahu. Maka insya-Allah untuk akan datang kita masuk hadis yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang insya-Allah. Jadi kalau siapa yang nak boleh dapatkan dekat kedai manalah, kiamat hampir tiba, supaya kita boleh dapat rujukan masing-masing. Semua sebab dengan Allah Subhanahu. Sebelum ni saya nak kongsikan ada 3 amalan Habib Umar bin Hafizullah Taala dipesan, di mana tuan, pertama sekali bagaimana sibuk menyakit sekalipun kita yang ini amalan daripada Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah sekali, dan juga kepada Sayyidina Ali. Nama dia yang cukup formula tasbih Fatimah. Ali datang, kemudian Nabi SAW ijazahkan, bagikan satu amalan daripada dia, simple tuan, di mana sebelum tidur baca subhanallah 3/3, alhamdulillah 3/3, Allahu Akbar 34 kali. Ya, itu beza 3, Allahu Akbar 34. Maka kekuatan seperti seorang hamba, satu. Dan juga ketika lepas solat fardu terutamanya, bacalah tadi subhanallah 3/3, alhamdulillah 3/3, dan Allahu Akbar 3/3. Last kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh? Itu satu. Yang kedua tuan Nabi Rayhan, Allah Subhanahu Wa Taala, antara solat sunat subuh nak ke solat fardu subuh, di antaranya itu waktu yang paling terbaik lah. Kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Simple kan? Baca sebanyak 100 kali. Maka dengan izin Allah Subhanahu, andai kita ada masalah hutang, dilangsaikan, dan juga dibukakan pintu rezeki kita dengan izin Allah. Ustaz, kadang saya datang
terlepas Ustaz. Kalau rasa benar kita boleh lepas solat lepas subuh lah. Satu. Yang ketiga apa dia? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa dia? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini dipesan oleh Habib Umar buat time zuhur. Maka bila mana kita jaga tiga amalan tadi, insya-Allah kekuatan diri kita Allah akan pasatkan, Allah akan kuatkan diri kita insya-Allah. Maka depan bayar saya berdoakan mudah-mudahan kita kekal tuan. Satu lagi, jaga solat sunat fajar tuan. Solat sunat fajar kita jaga sungguh-sungguh. Siapa lebih baik dunia dan seisinya. Satu. Dan Nabi SAW Nabi akan baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi ulama banyak mengatakan tuan, banyak ulama macam Tuan Guru kami Khairul dan sebelum kitab-kitab Ar-Rasil Al-Hajjaj karangan Al-Imam Ghazali, di mana ulama berkata rakaat pertama kita bacakan Al-Fatihah, kemudian Alam Nashrah laka sadrak sampai habis. Boleh Dua alam, surah dua alam. Rakaat kedua alam juga, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Apa rahsianya? Insya-Allah bila mana ada berniat jahat, Allah akan peliharakan kita. Satu. Yang kedua, dia mudahkan semua urusan kita insya-Allah. Jaga solat sunat sebelum subuh. Ustaz, tapi bila saya datang Ustaz, orang dah solat berjemaah, nak buat macam mana? Solat berjemaah. Kemudian lepas solat kita qadakan solat kita. Sebab solat yang ada waktu, yang ada waktu ni contoh duha, terlepas buat lepas zuhur boleh. Tapi kita istiqamah lah kan. Contohnya ada waktunya kan solat sunat fajar kan, antara subuh dengan sebelum fardu subuh kan. Tiba dia dah solat fardu subuh, macam mana? Qada lepas dia, tak ada masalah. Untuk solat qada boleh. Kalau untuk solat sunat mutlak sahaja haram jadi. Boleh Maka apa dibayar kasih Allah Subhanahu wa taala. Saya kongsikan amal ini, mudah-mudahan kita boleh beramal dan sampaikan kepada Allah insya-Allah. Maka apa dibayar, terima kasih atas segala perhatian. Muslimin semangat. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Minta maaf saya silap. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk atas kelemahan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan ibayah, doakan saya, keluarga saya dan guru-guru saya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma